awal tu saya duduk di titik gantung, dan 205 saya pindah ke sini dan membeli rumah ni, dan saya buat studio ni perlahan-lahan, di mana saya buat garden dulu. Sebab apa, masa saya duduk di Jepun dulu ni selama setahun, sangat-sangat memberi inspirasi kepada saya garden, Japanese garden lah. So saya balik rumah, saya beli rumah di sini di mana ada sedikit tanah corner lot, dan saya boleh buat studio yang ini, dan saya buat bersama-sama dengan ni lah, dengan garden lah. Jadi pada waktu tu kalau saya balik kerja je, saya pantang nampak batu. Nampak batu, saya akan pungut, ataupun hari-hari minggu saya pergi cari batu, ataupun saya pergi berkelah di air terjun, saya akan bawa balik batu. Sebab apa, di Jepun popular dengan dipanggil Japanese garden, tapi dia popular dengan batu-batuan, kerana dia nak create alam semula jadilah. Kalau kita panggil alam tabi'i lah. Di waktu kita tak mengajar, ataupun di waktu kita tak sibuk dengan urusan universiti, kita akan practicing skill, untuk, maksudnya kita, kalau kita buat perumpamaan macam guru silat lah, dia nak mengajar anak murid dia mesti pandai lenggang-lenggok silatnya. Itu sebenarnya kalau 1993 tu, masa saya menjawab jawatan pensyarah sembilan tu, saya berhenti kerja tu sebab saya boring kerja kilang ni. Dia sama hari-hari menghadap produk, di mana karya dia buat karya craft, tapi karya tu sama. Bila sama dia boring. Jadi nak keluar tu teringin nak melukis. Pada tahun 1993 apabila saya dapat menjawab jawatan sebagai pensyarah sembilan tu, di situlah saya start balik, di mana waktu tu agak struggle lah. Dah ada anak satu dan kena buat macam-macam kerja lah, termasuklah buat-buat lukisan letak kat galeri. Kalau nak kata satu benda yang inspirasi yang besar, saya di sinilah, saya panggil studio Kausar, sebab salah satu impian saya ialah untuk nak buat garden, dan dalam masa yang sama saya nak buat studio open space, konsep indoor outdoor. So keinginan tu tercapai. Jadi dalam masa yang sama saya ambil masa buat studio. Boleh jadi disebabkan latar belakang saya sebagai seorang pengarca pada asalnya. Jadi walaupun landscape design tu bukanlah bidang kita kan, tapi bila kita ada ilmu seni lukis, ilmu arca untuk arrange 3-dimensional, jadi saya buatlah pelan-pelan. Ambil masa sampai 5-6 tahun lah. Saya rasa ambil masa kat 10 tahun. Perlahan-perlahan cari pokok, masuk hutan, pergi air terjun, cari batu, dan susun. Jadi kadang-kadang ada waktu, sebab buat garden ni biasanya saya ambil waktu cuti. Biasanya cuti panjang, saya akan ambil cuti seminggu untuk menyiapkan satu-satu bahagian. Kalau painting saya tak buat waktu bertugas pun tak apa, sebab dia contact research kita kan. Sebab landscape design ni dah macam masuk ilmu arkitek dah. Jadi dan kerjanya pun berat, jadi saya ambil cuti khas. Jadi menyiapkan kerja-kerjanya, dan sedikit demi sedikit tempat ni saya telah berjaya bangunkan. Dan salah satu lagi yang saya nak dalam garden ni adalah sungai. Sebab sungai ni, bunyi air terjun tu yang memberi ataupun yang mengawal inspirasi saya berkarya. Sebab saya tak boleh dengar muzik dan tak dengar benda lain. Saya suka bunyi nature. Kadang bunyi air terjun, kadang ada burung-burung yang duk bersarang tu, dia bunyi burung, kadang bunyi kucing, jadi bunyi ayam.
Jadi suasana nature tu yang sebenarnya memberi inspirasi. Dan kenapa saya sangat-sangat suka untuk menghasilkan studio plus garden. Orang dulu-dulu pun dia nak pergi, kalau cerita orang buat keris lah, dia nak buat subjek ulu keris tu. Kadang dia kena pergi masuk lautan, dia pergi ambil pokok-pokok yang berubat. Pokok-pokok tu membantu menyembuhkan orang, dan pokok-pokok tersebut dijadikan subjek matter dia. Ataupun dia belah ayam, ayam tu akan jadi subjek matter dia. Saya ambil inspirasi orang dulu, di mana kalau kita nak berkarya, kita kena ada subjek matter. Jadi subjek matter saya ni macam taman. Kita terus duduk dalam subjek matter. Jadi apabila kita duduk, sebab apa, saya nak satu situasi ataupun suasana yang memberi ketenangan lah ya. Bila ada pokok-pokok, ada udara segar, ada oksigen yang bagus, jadi memberi kita satu terapi lah untuk kita untuk berkarya. Walaupun saya ada nature, tapi saya rasa saya nak beralih sikit lah daripada melukis pokok-pokok. Yang sebelum ni kebanyakan lukisannya adalah pokok lah sebagai subjek matter. Sampai suatu masa tu dah rasa nak kena berhenti sekejap, sebab dia dah boring. Plus nak cari idea baru, orang kata sementara nak tunggu, nak pencin lagi setahun lebih. Jadi saya fokus karya. Dan karya yang sekarang ni banyak sikit lah pergolakan dengan komentar sosial. Jadi kalau yang terbaru selepas daripada solo dekat kapal lorek tu, saya mulakan siri tangan. Sebab apa? Tangan kan, Allah kata daripada tangan-tangan ni macam-macam. Banyakkan Allah kata kerosakan adalah muka bumi adalah akibat daripada tangan-tangan. Jadi bila saya baca ayat Quran tu, saya tertarik pula untuk nak dijadikan sebagai satu subjek matter barulah. Jadi buat masa sekarang saya merancang untuk menghasilkan seberapa banyaklah karya yang menggunakan subjek matter tangan. Kemudian untuk masa hadapan, saya berpendapat ialah kalau rasanya dah tak tahu dah nak buat benda-benda lain, nak kata nak beli tanah, nak tanam sawit ke, nak tanam pisang ke, rasanya tak ada bakat tu. Jadi rasa-rasa nak istiqamah buat lukisan lah. Nak istiqamah buat lukisan, dan saya pun dah menyediakan tempat-tempat yang ni mungkin boleh buat secara santai lah. Terutama bila kita dah berumur ni, kita tak boleh orang panggil, orang Kedah panggil, tak boleh pulun sangat. Kita buat slow and steady je. Saya dulu pun konon-kononnya nak jadi pelukis penuh masa, tapi disebabkan cabaran untuk jual lukisan tu sangat susah. Pada waktu tu saya buat part time, tapi dalam masa yang sama saya buat satu lukisan yang maksudnya yang dan sebelah tangan lagi kita buat lukisan yang kita nak buat. Kita buat juga. Jadi untuk nak hidup, nak cover hidup tu sebelah lagi kena buat. Maksudnya kita buat je lah orang punya tempahan, orang nak pemandangan ke ataupun hotel tu ada sikit cita rasa dia, kita adjust. Sebab apa? Sebab kita nak hidup. Dan sebelah tangan lagi lukisan pun buat juga. Tapi kalau beruntung lah, kalau ada macam ada orang dia boleh meneruskan menjadi full time artist, macam saya rasa mungkin bukan rezeki kita lah. Memang Allah ada beri ketentuan, mungkin nak kena mengajar, nak kena mencurahkan ilmu balik kepada masyarakat. Jadi Allah pilih suruh jadi pensyarah, dan karya itu sebagai satu latihan ataupun penyelidikan
untuk membuka minda ataupun memperkembangkan ilmu pengetahuan untuk kita beri balik pada pelajar-pelajar kita. Jadi kalau makna kata artis muda dia kena gitulah, kena pandai supaya nak naik tu kan. Tak nak tengok buku lah. Buku ni orang yang belajar je. Asal belajar dia kena cara ni. Pasal aku tadi untuk peristiwa. Karya saya kalau 93 sampai dekat-dekat 93 sampai 97 kot. Dia banyak saya punya tema dia duri dan bunga. Walaupun pada masa tu ada peperangan di Bosnia lah, di mana-mana, kadang peperangan tu dia masuk juga secara tak langsung. Tapi yang sebenarnya kita punya kesukaran hidup, struggling kita untuk meneruskan kehidupan. Jadi vas bunga tu saya akan tukar jadi berduri, macam vas yang berduri, dan di bahagian atas tu dia berbunga. Jadi perjalanan kita untuk mencari kedamaian, ketenangan ataupun kebahagiaan tu mesti melalui satu kesukaran, onak dan duri. Kemudian tahun 99 saya banyak buat karya yang bersifat political issue sikit, komentar sosial. Saya tengok ada jugalah kepincangan politik, kepincangan kepimpinan, kadang-kadang kebenaran. Kadang-kadang mereka ada benda yang tidak benar berlaku. Ada benda-benda yang rosak, yang sepatutnya amanah tapi tak amanah, yang sepatutnya adil tapi tak adil, yang sepatutnya menjaga kebajikan masyarakat jadi sebaliknya, jadi menjaga kepentingan peribadi. Jadi sebagai seorang ahli masyarakat, saya rasa terkesan juga sebab saya dulu asalnya daripada keluarga yang sangat susah, sangat miskin. Bukan kata miskin ni, sangat miskin. Jadi bila ada isu-isu yang melibatkan satu benda yang bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan amanah, pecah amanah, jadi saya buat siri dipanggil wayang daun. Wayang daun. So saya punya karakter masa tu ala-ala wayang kulit sikit. Tapi saya ada latar belakang dia daun. Sebab daun sehelai daun. So daripada situ saya binalah karakter. Ada di dalam karakter tu kadang dalam perut dia ada bangunan, dalam perut dia macam seolah-olah orang tu memakan bangunan ataupun dia membina kekayaan peribadi dia. Jadi sampailah saya buat solo di Tangsi pada tahun 2002. Kemudian selepas pada tu bila pindah ke sini saya buat siri hijrah lah. Di situ saya pun agak jauh dah daripada gangguan-gangguan politik sikit. Jadi banyak melibatkan tumbuh-tumbuhan lah, pokok-pokok sebagai dia punya karya. Itu karya hijrah lah. Kemudian selepas hijrah itu lebih kurang karya sebelum Covid ni lah. Kemudian buat tari rimba. Tari rimba ni banyakkannya pohon-pohon mati, pokok-pokok yang musnah. Saya sangat sensitif dengan kebakaran akibat pemanasan global sekarang ni. Ada kebakaran tak kira lah di Malaysia ke, di Indonesia ke, di Australia ke, binatang mati, binatang terbakar, apa semua tu dah sensitif. Jadi saya buat karya-karya yang bersifat lebih pada pohon-pohon mati. Jadi banyak ranting-ranting dia tu saya gambarkan kemusnahan alam lah. Dan kadang-kadang batang-batang dia tu berwarna-warni sikit. Saya nak gabungkan dengan konteks hidup yang kadang orang terlalu suka sangat dengan kegembiraan bersegalanya, tapi dalam masa yang sama alam tu musnah. Dan seterusnya yang mutakhir sekali ini, jawapan bagi segala kemusnahan tersebut adalah tangan-tangan. Sebab Allah dah kata tangan-tangan manusia lah yang akan memusnahkan alam tu dan yang memusnahkan alam tu. Jadi saya ambil metafora ataupun image tangan tu sebagai suatu analogi kepada saya punya
keinginan untuk menyampaikan, dan penyampaian saya adalah bersifat ekspresif. Dan buat masa sekarang pun saya dah tak boleh dah nak melukis pakai berus lagi, dan hampir 90% adalah menggunakan tangan. Baru saya rasa puas hati untuk meluahkan apa yang terpendam tu. Jadi itu yang siri-siri mutakhir ni nampak macam sikit ekspresif sikit, ganas sikit. Itulah.